Okey, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Cikgu Hani. So, hari ini Cikgu Hani ingin berkongsi tentang 7.4 teori pelanggaran ya. Bab 7, kadar tindak balas kimia tingkatan 4. Okey, so standard pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menghuraikan teori pelanggaran. 7.4.1, dan yang kedua 7.4.2 menjelaskan dengan contoh tenaga peraktifan, dan yang ketiga mentafsir gambar raja profil tenaga bagi tindak balas eksotermik dan endotermik. Teori pelanggaran ada beberapa terms yang kamu ingat perlu ingat, iaitu teori pelanggaran mengatakan bahawa zarah bahan tindak balas mesti berlanggar antara satu sama lain untuk tindak balas berlaku. Bila ada pelanggaran saja barulah tindak balas berlaku. And then pelanggaran antara zarah-zarah bahan tindak balas yang dapat menghasilkan tindak balas kimia disebut pelanggaran berkesan. Dia sesuatu tindak balas kimia tu boleh berlaku jika pelanggaran itu berkesan. So ia kadar tindak balas bergantung kepada frekuensi pelanggaran berkesan. Apa itu frekuensi? Frekuensi adalah kekerapan. Maksudnya berapa banyak pelanggaran berkesan itu berlaku. Itu yang menyebabkan kadar tindak balas itu perlahan ataupun cepat. Kemudian tenaga pengaktifan. Apa itu tenaga pengaktifan? Tenaga minimum yang diperlukan oleh zarah-zarah bahan tindak balas untuk bertindak balas. So sesuatu zarah-zarah itu untuk memungkinkan tindak balas kimia itu berlaku, jadi ia perlukan frekuensi pelanggaran berkesan dan mesti mengatasi tenaga pengaktifan. Iaitu tenaga minimum, tenaga yang paling sikit supaya tindak balas itu berlaku. Boleh kita tafsirkan sini, tenaga pengaktifan itu adalah halangan untuk tindak balas itu berlaku. Jadi kita kena mengatasi halangan tu. Itu dipanggil tenaga pengaktifan. Seterusnya kita belajar tentang tenaga pengaktifan. Bila cerita tenaga pengaktifan, kita kena faham gambar rajah profil tenaga. Gambar rajah profil tenaga ni ada dua tindak balas. Satu eksotermik, satu lagi endotermik. So kamu kena ingat kat sini, kalau eksotermik, kalau eksotermik bahan tindak balasnya lebih tinggi. Kat sini bahan tindak balas warna hijau ni. Bahan tindak balas. Kemudian kita ada tenaga pengaktifan. Kita ada hasil tindak balas. Kemudian, ini sebab dia. Kenapa bentuk macam ni? Ini profil tenaga ni tenaga melawan lintasan tindak balas. Tenaga melawan lintasan tindak balas. So, tenaga pengaktifan itu kamu nampakkan sini bahan tindak balas. So, ada garis putus-putuskan. So, dia mesti kita daripada bahan tindak balas ni hingga ke puncak. Ni kita panggil puncak lah. Senang kan? So sini tenaga pengaktifan tu daripada puncak ke sini. Itu adalah tenaga pengaktifan. Maksud tenaga minimum yang mesti diatasi supaya tindak balas kimia itu boleh berlaku. So kalau kamu perhatikan kat sini, hasil tindak balasnya, ada anak panah kat sini kan. So haba dibebaskan ke sekitar menyebabkan jumlah hasil tindak balas lebih rendah daripada jumlah tenaga bahan tindak balas. So kalau kita letak nombor kat sini, hasil tindak balasnya, katalah sini 2. Tak nak tulis pula. 2. Sini 8 katakan. So kamu dapat perhatikan hasil tindak balasnya 2 je. So bahan tindak balasnya 8. Bahan tindak balas tu lebih tinggi. Hasil tu lebih rendah. Itu kita panggil tindak balas eksotermik. So sekarang kita tengok tindak balas endotermik. Tenaga pengaktifan pada tindak balas endotermik. Masih sama grafnya, gambar rajah profil tenaganya, tenaga melawan melawan lintasan tindak balas. So kamu perhatikan sini, bahan tindak balasnya rendah sedikit. Sini hasil tindak balasnya tinggi. So haba diserap dari sekitar menyebabkan jumlah tenaga hasil tindak balas lebih tinggi daripada jumlah tenaga bahan tindak balas. So tindak balas endotermik tu apa? Dia serap tenaga. Kita dah belajar semasa sains tingkatan 3.
iaitu eksotermik dan endotermik. Kalau eksotermik bebas haba, bebas haba ke sekitaran. Kalau endotermik serap haba. Okey, so tenaga peaktifannya, tenaga peaktifannya dari mana? Okey, dari sini. Allah, cikgu punya ni dah lari lah. Aduh, nampak anak panah ni kan? So kamu abaikan anak panah yang ni. Anak panah tu sepatutnya kat sini. Lari cikgu punya graf ni. Minta maaf ya. Situ. Anak panahnya di sini tau. Ni. Tak perasan cikgu. Tengah juga peaktifan daripada bahan tidak balas ke puncak. Okey. So boleh juga kalau anak panah cikgu ni dekat luar kan. So menunjukkan daripada puncak ni sampailah ke bahan tindak balas kan, dari sini kan. Boleh juga. Okey. Betul juga. Right? So kamu nampak kan anak panah ni daripada bahan tidak balas ke puncak itu adalah tenaga pengaktifan. Alright? Okey, seterusnya orientasi pelanggaran. Apa itu? Zarah bahan tindak balas perlu berada pada orientasi yang betul. Kedudukan betul. Kedudukan yang betul untuk menghasilkan pelanggaran berkesan. Perlu match gitu. Okey, so contoh ni kita ada bahan yang warna hijau dan warna pink. Dua bahan bertindak balas. Okey, so dia akan ni orientasi betul berlanggar betul ni. Hijau dan pink ni. Barulah boleh tidak balas kimia berlaku menghasilkan bahan yang baharu. Okey, macam tu. Ni contoh analoginya. Okey, seterusnya kita pergi pelanggaran berkesan dan kadar tindak balas. Apa kaitan pelanggaran berkesan dengan kadar tindak balas? Okey, so lebih tinggi frekuensi pelanggaran berkesan, semakin banyak kekerapan pelanggaran berkesan tu, lebih tinggi kadar tindak balas. Okey, tetapi lebih rendah frekuensi pelanggaran berkesan, lebih rendah kadar tindak balas. So dia berkadar terus Okey, so kita tengok kesan kepekatan ke atas kadar tindak balas. Okey, bila kepekatan rendah, kurang pelanggaran. Zarah-zarah sedikit kan kalau kepekatan rendah dalam lautan cair contohnya. So kurang pelanggaran sebab zarah tu sedikit. Okey, tetapi bila kepekatan tinggi, banyak pelanggaran sebab zarah-zarah bahan dalam tu banyak. Okey. Okey, seterusnya kita pergi tengok faktor kesan saiz bahan ke atas kadar tindak balas. So apabila saiz bahan tindak balas kecil, jumlah luas permukaan bahan tindak balas bertambah, jumlah luas permukaan terdedah kepada pelanggaran bertambah, frekuensi pelanggaran antara zarah bertambah, frekuensi pelanggaran berkesan antara zarah bertambah, kadar tindak balas bertambah. Ada berapa perkataan tu? 5 ayat tu. Yang kamu kena ingat jumlah luas permukaan. Dia setiap faktor tu ada dia punya terms dia. Frekuensi pelanggaran berkesan tu mesti ada. Ni contoh eksperimen tulan mama. Ini graf dia. Okey, bilangan zarah yang sama, oleh itu jumlah hasil adalah sama. So kamu tengok sini contohnya isi padu gas karbon dioksida hasil akhirnya melawan masa kan. Contohlah sini guna ni tidak balas yang pertama, ini tidak balas yang kedua kan. Yang tidak balas yang pertama ni kita guna serbuk marmar. Jadi kita guna ketulan. Kan lain tu. Dia punya kadar tidak balasnya yang satu lebih tinggi tengok sini kadar tidak balasnya lebih tinggi curam kan. Macam tu. Okey. So, faktor yang kedua adalah kesan suhu ke atas kadar tindak balas. Apabila suhu bertambah, kita mention tenaga kinetik zarah. Okey, bila suhu tinggi kan, so dia mendapat tenaga. Tenaga kinetik pun bertambah lah, makin banyak pelanggaran yang berlaku. Okey, lebih banyak zarah bertenaga untuk mengatasi tenaga pengaktifan. So, frekuensi pelanggaran berkesan bertambah, kadar tindak balas bertambah. Okey. Dia contoh, kita panaskan lautan tu. So, ini hasilnya. So, bilangan zarah yang sama, maka jumlah hasil adalah sama. Okey. So, faktor yang ketiga adalah kesan kepekatan ke atas kadar tindak balas. Okey, apabila kepekatan bahan tindak balas bertambah, bilangan zarah per unit isi padu bertambah. Okey, ni terms yang kamu mesti ingat. Frekuensi pelanggaran antara zarah bertambah, frekuensi pelanggaran berkesan antara zarah bertambah, maka kadar tindak balas bertambah. Okey, ini faktor kepekatan yang kita buat eksperimen iaitu methyl sulfat campur asid sulfurik. Okey. So, bila melibatkan asid, kita kena cerita ion-ion
ion hidrogen dalam asid. Macam itulah cerita bilangan zarah per unit, bilangan zarah ion hidrogen kan per unit isi padu bertambah. Okey, macam tu. Okey, bilangan zarah yang berbeza oleh itu jumlah hasil adalah berbeza. Okey, so kesan tekanan ke atas kadar tindak balas. Apabila tekanan gas bertambah, bilangan zarah per unit isi padu bertambah, frekuensi pelangan antar zarah bertambah, frekuensi pelangan berkesan antar zarah bertambah, kadar tindak balas bertambah. Okey. So, kesan makin ke atas kadar tindak balas So, apabila makin hadir, makin menyediakan lintasan alternatif dengan merendahkan tenaga pengaktifan. Ini word yang memang kamu kena ingat. Okey, kemudian lebih banyak zarah-zarah bahan tindak balas dapat mencapai tenaga pengaktifan itu. Frekuensi pelanggaran kesan zarah bertambah, maka kadar tindak balas bertambah. Okey, so di kesan makin bilangan zarah yang sama, oleh itu jumlah hasil adalah sama. Okey. Okey, ni rajah dia Macam ni cerita tadi, ni bahan tindak balas. Okey, ni adalah tindak balas eksotermik Kat sini tenaga pengaktifan dia kan, ni tanpa mangkin tau. Yang ni ada mangkin. So jadi EA prime kat situ EA prime untuk mangkin tadi yang ada mangkin. So nampak tak garis yang putus-putus ni, puncak yang baru ni lintasan alternatif. Okey, lintasan alternatif. Okey. So sama lah yang ni lintasan alternatif. Okey, yang ini tindak balas endotermik Yang ni tanpa mangkin, tenaga pengaktifannya lebih tinggi Kalau tanpa mangkin, so tenaga pengaktifannya lebih rendah dengan kehadiran mangkin. Okey. So tindak balas eksotermik, ni kamu kena ingat tindak balas eksotermik ni. Okey, dia delta H negatif. Macam mana dapat negatif? Seperti yang cikgu cakap tadi, delta H tu perbezaan haba kan. So hasil tindak balas tolak dengan bahan tindak balas. Okey. Kat sini tindak balas endotermik, delta H-nya positif sebab hasil tindak balas lebih tinggi kan. Tolak dengan bahan tindak balas lebih rendah. Sebab tu dia positif. Okey. Okey. So, rumusannya, teori pelanggaran ni kamu kena ingat ni rumusan. Ringkasan daripada banyak-banyak tadi. So, saiz bahan yang pertama semakin kecil, semakin besar jumlah luas permukaan yang terdedah kepada pelanggaran. Frekuensi pelanggaran antara zarah meningkat. So, antara zarah yang warna hijau ni kan. So, kalau melibatkan asid, zarah terlibat adalah ion H+. Tu maksud ni tadi. Yang star ni kan. So, zarah terlibat antara ion H+. Contohnya, tindak balas antara magnesium dengan asid hidroklorik contohnya. So, kamu ceritalah frekuensi pelanggaran antara ion hidrogen dengan atom magnesium bertambah. Macam tu. Frekuensi pelanggaran antara ion hidrogen dengan atom magnesium meningkat. Macam tu. Okay. So, faktor yang kedua, kepekatan. So, semakin pekat, semakin banyak bilangan zarah per unit isi padu, maka frekuensi pelanggaran antar zarah meningkat. Frekuensi pelanggaran besar antar zarah meningkat, maka kadar tindak balas meningkat. So, yang ketiga, suhu. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi tenaga kinetik. Zarah bahan tindak balas, semakin banyak zarah yang melepasi tenaga pengaktifan. EA itu adalah tenaga pengaktifan. Okay, so faktor makin pula, makin menyediakan lintasan alternatif. Okey, dengan EA yang rendah tenaga pengaktifan yang rendah, lebih banyak zarah mampu mencapai tenaga pengaktifan yang rendah. Maka frekuensi kesan antara zarah meningkat, maka kadar balas meningkat. Okey, so macam banyak ayat kan. So kamu ingat je rumusan yang ini. Okey? Jangan lupa komen, like and subscribe. Terima kasih. Bye.